Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah kita dapat bersama-sama sekali lagi kita meneruskan menyambung perbincangan kita dalam slot kisah para Nabi. Alhamdulillah, kita dah sampai kepada perbincangan berkenaan dengan khalifah pertama yang dicipta, manusia pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Dalam ayat kita bacakan sebelum ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi ingatlah, dan Allah berkata kepada para malaikat, sujudlah, mereka semua sujud melainkan iblis. Kenapa? Penyebab utama iblis ini tidak mahu sujud kerana apa? Aba wastakbar. Dia berpaling dan sombong, membesarkan diri. Sedangkan mutakabbir itu sifatnya hanya layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia tidak mempunyai sebarang kelemahan. Tetapi makhluk itu tidak boleh dia bersifat dengan takabbur, membesarkan diri, kerana hakikatnya kita makhluk hanyalah kerdil sangat. Jadi kita telah pun membincangkan siapakah iblis ini. Jadi kita berpegang pada pandangan bahawa iblis itu nama dia. Asal dia itu ada daripada spesies, kalau kita bahasa kita, spesies jin. Okey? Adam spesies manusia. Jadi jin tu dia adalah keturunan dia pun nanti jin. Dia ini adalah diperbuat daripada api. Jadi iblis ni adalah makhluk jin lah. Okey, iblis ni kira nanti dia akan diusir daripada syurga. Kita akan lihat perkara tersebut insya-Allah. Dan apa maksud syaitan? Kenapa Allah panggil syaitan? Syaitan ni sifat dia, tuan-tuan. Syaitan tu boleh apa? Minal jinnati wan nas. Allah ajar kita minta berlindung daripada syaitan, daripada kalangan jin dan manusia. Sifat syaitan ini adalah menghasut, membisikkan kejahatan. Syaitana ni maksudnya apa? Dijauhkan daripada rahmat Allah. Kemudian apa perbuatan dia? Perbuatan dia itu adalah mengajak orang kepada kerosakan. Itu janji iblis untuk menghancurkan Adam AS kerana alasan dia Allah telah mengusir dia, maka dia tidak akan sentiasa tenang melihat Adam AS. Walaupun Adam dah tiada, tetapi dia masih lagi tidak tenang. Dia mahu menghancurkan kalau boleh semua anak cucu Adam ini. Itu dendam dia. Asalnya sebab apa? Sifat sombong dia. Kita akan lihat insya-Allah pada hari ini insya-Allah. Jadi apa yang ada pada iblis ini? Pertama, dia sifat al-ibaq. Al-ibaq bermaksud imtina, al-imtina, iaitu menolak. Jadi dia enggan sujud kepada Adam, itu dia menolak untuk sujud. Sedangkan malaikat tidak begitu. Al-istikbar makna penyebab berlakunya ibaq dan imtina tadi. Jadi dia adalah kerana sombong dan takbur. Penolakan berlaku kerana sombong dan takbur. Dan kufur tu apa maksud dia? Wa kana minal kafirin. Akibat daripada penolakan dia terhadap perintah Allah, maka jatuh kufur. Kerana dia langgar perintah. Kafarah tu dia tutup. Dia tutup diri dia daripada mengikut petunjuk yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Cukup. Saya tak nak panjang-panjang, nanti kita tak sampai kepada apa yang kita nak ceritakan hari ini, insya-Allah. Tetapi menarik, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak terus menjatuhkan hukuman kepada iblis ni. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bertanya dahulu. Itu sifat yang perlu ada pada manusia juga sebenarnya. Walaupun jelas, terang lagi nyata, tetapi mesti kita tanya kenapa. Kita kadang-kadang menzalimi saudara-saudara kita. Kita dengar satu pihak sahaja, kita nasihat, kita harap orang dengar nasihat kita, tapi kita tanya saudara kita, apa sebenarnya yang ada dalam fikiranmu? Kenapa kamu marah sangat masa itu? Kenapa kamu buat perkara tersebut? Kita tak tanya. Sebab tu Allah itu sifatnya adil.
Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dadamu. Allah kata kan, apa yang kamu zahirkan ataupun apa yang kamu sembunyikan. Pun begitu Allah masih dengan sifat keadilan dia, Allah bertanya. Jadi apa yang menghalang kita daripada melakukan perkara sedemikian? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah lain, surah Al-Hijr, ayat 32 hingga 33, Qala ya iblisu malaka alla takuna ma'as sajidin. Allah Subhanahu Wa Taala apabila iblis menolak perintah Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, dia tak mau sujud kepada Adam ini. Para ulama mengatakan sujud hormat dan pengiktirafan bahawa tugas khalifah ini disandang oleh seorang manusia yang bernama Adam. Kemudian akan disandang oleh perganti-perganti dia kepada anak-anak cucu dia. Dan Allah berfirman, hai iblis, apa sebabnya engkau tak mahu tidak turut bersama mereka yang sujud itu? Maaf. Jawab dia, iblis jawab, qala lam akul li asjuda li basharin khalaqatahu min salsalim min hama'in masnun. Iblis pun jawab, aku tak mau sujud. Aku tidak patut sujud kepada manusia yang kau jadikannya daripada tanah liat yang kering, yang berasal daripada tanah kental yang berubah warna dan baunya. Jadi itu. Jadi kita dapat lihat ada sifat sombong di situ. Sifat di mana dia melihat bahawa kejadian yang lebih dari orang lain. Itulah sebenarnya sombong tak apa. Sombong itu meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Kadang-kadang kita lihat orang yang menegur kita, dia dah tegur elok dah. Dia tak sebut perkara-perkara, dia tak sebut peribadi kita. Dia cakap molek dah. Tapi kita tak terima sebab apa? Sebab dia mungkin ilmu dia rendah dari kita. Mungkin semayang dia kurang dari kita. Mungkin amal ibadah dia kurang daripada kita. Jadi kita menolak dia. Kerana apa? Kerana kita merendahkan dia. Itu yang berlaku kepada iblis. Iblis ada ilmu tentang Allah? Ada. Tapi ilmu tak bagi manfaat ke dia. Ilmu itu menyebabkan dia sombong. Bahkan dia merasakan kejadian dia lebih baik. Itu yang ada pada iblis dan itu juga diwarisi oleh orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Musa AS. Mereka merasakan mereka keturunan Nabi. Bahkan rupanya mereka bunuh para Nabi. Jadi mereka merasakan mereka lebih. Mereka disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ada sifat itu, maka habislah kita. Sebab tu orang Arab, walaupun Nabi akhir zaman itu orang Arab, tapi para ulama, kebanyakan ulama ulama hadis, banyak yang bukan orang Arab pun. Banyak sekali orang-orang yang bahkan kita dalam bahasa Melayu pun ada orang yang hebat dalam agama pun. Hebat berbahasa Arab pun, dalam bangsa lain pun. Orang Korea pun ada yang boleh mengaji Al-Quran dengan baik pun. Jadi itu menunjukkan bahawa Allah tidak melihat kepada bangsa itu. Adam itu sendiri dijadikan daripada tanah yang berbilang-bilang, yang berbeza-beza, supaya apa nanti akan lahirnya daripada beliau, orang-orang yang berbeza-beza. Untuk kita saling kenal mengenal. Kita lihat dalam surah Al-Hujurat. So, perbezaan tiada lebih yang bangsa Melayu daripada bangsa Cina, tidak ada lebih yang bangsa Cina daripada bangsa India, tidak lebih bangsa Arab daripada siapa-siapa pun, melainkan yang lebih yang ada amal ibadahnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Kejadian tidak ada apa-apa. Kejadian hanya kejadian. Itu ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah jawab lagi. Dalam surah Sad ada lagi bentuk lain. Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Astakbarta am kunta minal alin? Qala ana khairum min khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Dijawab lagi. Ada bentuk lain pula dalam Quran diceritakan kepada kita agar kita lebih faham apa yang berlaku. Allah berfirman, hai iblis, apa yang menghalangmu daripada turut sujud kepada Adam yang aku telah ciptakan dengan tanganku? Ada ulama menafsirkan, melarikan maknanya dengan kekuasaanku. Adakah engkau berlaku sombong, takbur ataupun kau dari golongan yang tertinggi? Allah kata, kau hebat sangat ke? Kau rasa kau besar ke? Lah bahasa kita.
Iblis jawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau, wahai Tuhanku, engkau ciptakan daku daripada api, dan dia engkau ciptakan daripada tanah. So, Iblis guna logik. Dia kata api tu tinggi, menjulang. So, tanah tu letaknya kaki. Tapi kita lihat kalau nak padamkan api, dia tak tahu sebenarnya, taklah bijak sangat. Api boleh dipadamkan dengan tanah. Ada kehebatan-kehebatannya tanah ini berbanding api. Saling lengkap melengkapi. Bahkan manusia itu dijadikan, seperti mana kita bincangkan, ada proses pembakaran itu menyebabkan dia jadi tembikar itu. Ada unsur api itu juga ada, turut ada pada laman manusia. Unsur air, unsur api itu ada. Jadi Allah tanya, apa yang menghalang kau? Kenapa kau tak nak sujud? Oh, sebab aku lebih baik. Jadi itulah Allah sendiri beritahu, aku dah cipta Adam ni dengan kedua-dua tangannya, memuliakan makhluk itu dengan penuh keajaiban. Sebab apa? Itu menunjukkan bahawa Allah itu memuliakan manusia. Allah jadikan manusia ni dengan pelbagai kelemahan, tetapi kelemahan itu adalah sebenarnya kekuatan. Sebab apa? Dengan kelemahan itu dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah telah memuliakan manusia. Jangan sampai kita sendiri yang menghina diri kita. Okey? Itu. Jadi kalau kita lihat dalam hati manusia ni sebenarnya ada dua peringkat penyakit hati lah. Kita kena jaga-jaga jangan kita terkena penyakit ini. Itu penyakit sombong dan takbur. Dia rasa diri dia besar. Dia rasa tak nak dengar langsung. Kadang-kadang anak-anak kita dah hantar belajar sampai ke Mesir, sampai ke Madinah misal. Dia datang, dia tegur sikit amalan kita. Oh, melenting kita. Aku hantar kau ni supaya kau boleh baca doa untuk aku. Aku hantar kau ni supaya kau boleh buat kenduri, doa tahlil untuk aku. Bukan aku nak sokong tegur, bukan nak rosakkan masyarakat. Kadang-kadang kita terfikir begitu. Sebab apa? Sudah ada perasaan sombong bahawa anakku sudah lebih dari aku, nak lawan aku pula. Jadi kita jangan rasa begitu. Terutama kita yang guru-guru, kita ada ajar orang-orang di bawah kita, mereka akan jadi lebih hebat daripada kita. Itu yang kita mahu. Sebab tu kan, biarlah yang disampaikan itu lebih tahu daripada yang menyampaikan. Kita sampaikan sahaja. Mudah-mudahan yang mendengar itu lebih baik, akhlaknya lebih baik, ilmunya berbanding kita. Baik. Sebab tu kita lihat makhluk yang paling sombong ialah iblis. Kemudian apa? Firaun. Sebab apa dalam Quran ada kata sesungguhnya Firaun telah berlaku zalim dengan melampaui batas serta dia menjadikan penduduk yang berbuat-puak. Dia menindas sepuak di antaranya dengan membunuh anak-anak lelaki mereka dan biarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya dia adalah dari golongan yang melakukan kerosakan. Jadi itu. Dan bahkan dia mengaku diri dia sebagai Tuhan. Jadi tuan-tuan, apa yang kita bincang hari ini adalah proses di mana Allah bersoal jawablah dengan iblis ni. Musuh ketat kita ni. Untuk dipaparkan kepada kita. Penyakit ini kalau tak jaga, boleh menimpa kita. Dan ini penyakit orang yang berilmu sebenarnya. Iblis ada ilmu tentang Allah. Bukan iblis tak tahu ada Allah. Iblis tahu. Bahkan lebih daripada kita tahu ketika ini. Ketika itu dia lebih dari kita. Kita tak lahir pun lagi. Tak wujud pun lagi. Okey? Jadi Allah tanya dalam surah Al-A'raf juga ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Qala ana khairu minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalang, yang menyekatmu daripada sujud ketika aku perintahkanmu? Iblis jawab, aku lebih baik daripada Adam. Engkau jadikan aku daripada api, sedang dia engkau jadikan daripada tanah. Itu dia perkara-perkara yang kita ulang. Jadi sebenarnya iblis merasakan kejadian dia lebih baik. Jadi apabila kita merasakan diri kita lebih baik, maka kita akan tinggalkan orang yang nasihati kita. Sebab tu Allah SWT memperingatkan kepada kita dalam surah Al-Qasas. Ya. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami sediakan bagi orang-orang yang tidak bertujuan hendak mendapat pengaruh atau kelebihan di muka bumi dan tidak ingat hendak melakukan kerosakan, dan kesudahan yang baik adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi akibat daripada kesombongan iblis itu, Allah pun berfirman kepada dia. Allah kata kepada dia apa? Dalam surah Al-A'raf ayat 13, qala fahbit minha
fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, turunlah engkau dari syurga ni, jatuhlah engkau daripada syurga ni. Ihbitu ni asalnya maksudnya jatuh. Jatuhlah engkau daripada syurga ini, kerana tidak patut engkau berlaku sombong di dalamnya. Oleh sebab itu keluarlah sesungguhnya engkau dari golongan yang kecil, iaitu golongan yang hina. Kau takbur, kau rasa dengan takbur itu kau besar, sebenarnya takbur itu mengecilkan diri kau sebab kau jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu. Jadi Allah kata apa? Allah halau iblis kerana apa? Kalau kita lihat pun sebenarnya dalam syurga ni dia syurga ni bukan untuk orang sombong. Tidak akan masuk syurga melainkan dalam diri dia ada sebesar zarah pun perasaan sombong. Jadi itu yang sebenarnya kita kena hati sangat. Sebab tu Allah cakap lagi, Allah firman lagi dalam ayat yang lain, ayat Al-Hijj 34 hingga 35. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Allah berfirman, kalau demikian keluarlah engkau daripadanya. Kerana sungguhnya engkau dari sekarang apa? Ke masa depan adalah yang diusir. Dan sungguhnya engkau ditimpa laknat terus menerus hingga hari kiamat. Kemudian apabila iblis telah mengetahui perkara tersebut, dia kata tak boleh jadi macam ni, kan? Nak kena halau kena dapat something. So dia ni orang yang opportunist lah kita kata, kan? Alang-alang diusir, alang-alang menyeluk perkasam biar sampai ke pakalangan lah orang Melayu kata, kan? Kalau aku rosak, aku akan bawa orang lain rosak. Kalau aku tak dapat, orang lain pun tak dapat lah. Kalau aku tak dapat syurga, orang lain pun tak dapat syurga. Ini sifat yang tak bagus. Tak bagus, kan? Jangan ikut. Jadi qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Iblis kata, wahai Tuhan, jika demikian berilah tempoh kepadaku hingga hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, dengan permohonan itu maka sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh hingga ke hari yang termaklum. Jadi dia dah rasa dah. Dia dah tahu dah. Dia ni iblis sifat teruk lah. Dia gaduh dengan kita punya moyang, dia babitkan kita pula. Kan? Tak pasal-pasal dia babitkan kita. Itu dia iblis. Sifat dendam dia sampai ke 7 keturunan lah kita katakan. Itu tidak bagus. Kita berkelahi jangan jadi seperti orang munafik. Bila berkelahi dia berlebihan. Jadi iblis diuji. Adakah benar dia itu beribadah selama ini kerana Allah, atau dia beribadah kerana hendak dilihat, hendak diiktiraf? Yang itu kita kena jaga-jaga. Adakah kita berdakwah kerana kita nak dapat followers yang ramai? Dan kita, itu penyakit itu terkena kepada siapa saja. Kadang-kadang kita sebagai kita sendiri terasa perkara tersebut. Moga Allah lindungi. Tuan-tuan akan lihat, ya tuan-tuan. Sebenarnya kalau kita nak bandingkan iblis dan Adam alaihissalam, kedua-duanya nanti akan buat silap lah. Kedua-dua mereka menentang sebenarnya, seorang menentang perintah Allah, seorang melanggar larangan Allah. Okey? Sebab itu kita ulama membincangkan antara tidak mengikut perintah Allah dengan melanggar larangan Allah, mana lagi teruk. Ada yang mengatakan yang tidak mengikut perintah Allah itu lagi teruk daripada melanggar larangan Allah. Sebab tidak mengikut perintah itu kerana tidak mahu. Kadang-kadang melanggar larangan Allah itu kerana apa? Kerana sifat lemah. Kita lihat Nabi kata apabila lebih kurang masuk dalam mafhum hadis, apabila disuruh satu perkara, maka buatlah semampu dia. Apabila diperintahkan tinggal terus. Tetapi kadang-kadang berlaku apabila perkara manusia tinggalkan juga, mereka langgar juga kerana apa? Kerana kelemahan diri. Itu menunjukkan bahawa tak sepatutnya seorang itu tidak mengikut perintah Allah sebab mudah saja nak. Nabi kata buat semampu kita. Yang diperintahkan itu mudah. Tetapi yang dia suruh tinggal dia susah. Sebab tu kadang-kadang orang gagal tetapi masih lagi diberi peluang. Sebab apa? Sebab ulama telah membincangkan bahawa melanggar itu kerana apa? Tidak turut itu kerana apa? Kerana menentang Allah Subhanahu wa taala.
Kita lihat Adam dengan Iblis duduk buat silap, tapi Adam kembali kepada Allah, Iblis makin jauh daripada Allah. Iblis buat sebab ingkar, sebab tak mau buat. Adam buat kerana kelemahan di diri. Itu beza dia. Selain itu Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya. Wama ayat 34. Wama ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Minta maaf, ini ayat lain. Ini mengatakan berkenaan dengan dan kami tidak menjadikan seorang manusia sebelummu dapat hidup kekal. Maka kalau engkau meninggal dunia, wahai Muhammad, mereka akan hidup selama-lamanya. Jadi Iblis dapat lihat bahawa manusia ni nanti dia akan matilah. Kalau menurut Dr. Solah bawakan ayat ni sebab nak bagi tahu mereka akan mati dan mereka akan dibangkitkan semula. Jadi nak dibangkitkan semula, Iblis tak mau dia bangkit dalam keadaan yang keadaan elok. Dia tak mau macam tu. Jadi kita lihat dalam surah Al-A'raf betapa Iblis ni tak mau kembali kepada Allah, dia menyalahkan Allah SWT. Adam tak buat macam tu. Adam AS tak buat macam tu. Dia tak salahkan Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Maaf suara sengau sikit, batuk sikit semua. Iblis berkata, oleh kerana engkau menyebabkan aku tersesat. Nampak? Engkau buat aku tersesat. Qadar itu Allah SWT, tapi pilihan kita. Kita tak boleh salahkan Allah. Kalau kita tanya, Allah dah buat aku macam ni, maka Allah dah buat aku macam ni, takkan macam mana aku nak berubah? Dan tak boleh qadar dan qadar. Jadi kita sama seperti Iblis. Dan begitu. Nabi suruh kita apa? Usaha semampu boleh. Dan Allah akan mempermudahkan ke jalan qadar dan qadar itu. Okey? Itu dia. Jadi Iblis berkata, oleh kerana engkau menyebabkan aku sesat, demi sungguhnya aku akan ambil tempat menghalangi mereka jalanmu yang lurus. Daripada ikut jalan yang lurus. Kemudian aku datangi mereka dari hadapan mereka, belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Seluruhnya Iblis datang. Dan engkau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Yang itu. Betapa dendamnya mereka kepada betapa dendamnya Iblis ini kepada kita. Tetapi dan Iblis kata lagi, qala fa bi izzatika la uqwiyannahum ajma'in. Demi kekuasaanmu, wahai Tuhanku. Dia tetap mengakui bahawa Allah itu berkuasa. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu di antara zuriat Adam itu yang ikhlas, yang ingin dibersihkan dari sebarang kedahakaan dan penyelewengan, yang betul-betul beribadah kerana Allah SWT akan terselamat daripada godaan Iblis dan anak cucu dia. Wallahu a'lam. Jadi kita lihat ayat terakhir, mungkin ada ayat yang lain lagi. Kita lihat sebab kita punya fokus pada kisah para Nabi ni, kita lihat pada ayat Quran. Jadi yang bermaksud daripada surah Al-Isra, saya bacakan dia punya terjemahan saja. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujudlah, melainkan Iblis. Dia berkata, patutkah aku sujud kepada yang engkau jadikan daripada tanah? Dia berkata lagi, khabarkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan mengatasiku? Jika engkau beri tempoh kepadaku hingga hari kiamat, tentu aku akan sesatkan zuriat keturunannya kecuali sedikit. Allah berfirman, Allah confident. Allah kata, nak, pergilah. Kemudian siapa yang menurutmu di antara mereka, maka sesungguhnya neraka jahanam dan balasan kamu semua. Sebagai balasan yang cukup dan desak, serta pujuklah sesiapa yang engkau dapat memujuknya dengan suaramu. Dan kerahlah penyokong-penyokongmu yang berkuda, serta yang berjalan kaki untuk mengalahkan mereka, dan turutlah campurlah dengan mereka dalam menguruskan harta benda dan anak-anak, dan berjanjilah kepada mereka, padahal tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan itu melainkan tipu daya semata-mata. Sesungguhnya hamba-hambaku, yang ini yang beriman dengan ikhlas, tiadalah engkau wahai Iblis mempunyai sebarang kuasa terhadap mereka. Cukuplah Tuhanmu menjadi pelindung baik bagi mereka. Jadi kau nak buat, silakan. Tetapi aku
akan protect mereka yang benar-benar memperhambakan diri kepada aku. Tak ada masalah. Go ahead. Come on. Try my hamba-hamba ni. Try my slave. You can try if you want. Kan? Tetapi kau takkan berjaya kepada orang yang betul-betul memperhambakan diri kepada Allah. Jadi itu. Kita akan buat silap. Kita akan kecundang. Biasa. Tetapi ada satu senjata yang kita ada yang tidak ada pada iblis. Ialah kita ada Allah Subhanahu Wa Taala, tempat bergantung harap. Jadikanlah dia sebagai aduwwun mubin, musuh yang nyata. Tetapi jangan lupa, kita ada Allah untuk membantu kita. Apabila kita rasa kita diuji, rasa kita ini digoda, Allah ajar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung daripada godaan syaitan yang direjam, sama ada daripada kalangan manusia, daripada kalangan jin ataupun kalangan manusia. Gitulah hebatnya. Dosa pertama yang berlaku di syurga itu apa? Apa dia? Sifat sombong, dengki. Tidak mahu ikut perintah Allah SWT. Tak mahu memperhambakan diri kepada Allah. Kita tak ikut satu sahaja perintah Allah, maka kita jadi jatuh kufur. Kita terlanggar perintah Allah, belum kufur, tuan-tuan. Orang pandang hina orang yang buat maksiat, orang pandang hina, tetapi belum tentu dia kafir. Ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan orang yang membuat dosa, bahkan dosa besar pun. Tetapi kalau kita tak mau solat kerana kita rasa tak relevan, tak perlu solat, orang buat solat pun buat maksiat juga, jangan. Biarlah dia buat maksiat, tetapi dia solat, masih mengaku Allah itu sebagai Tuhan dia. Mudah-mudahan solat dia akan menarik dia menjadi orang yang lebih baik. Itu yang kena fikirkan. Jangan kita terpengaruh dengan iblis. Iblis ni kadang-kadang kata apa? Tak guna solat tonggang tonggik. Kan orang kata gitu kan. Tetapi perangai masih buruk. Tidak. Selagi jahat kita, lagi kita nak dekat dengan Allah. Jangan kita jauh daripada Allah. Sebab itu tipu daya iblis. Itu tipu daya syaitan nak menjauhkan kita daripada Allah. Demikianlah kisah yang sangat agung ini. Kisah peperangan yang bermula oleh jin, makhluk jin yang bernama iblis kepada kita. Dan selama-lamanya kita bermusuh dengan mereka ini. Kerana apa? Kerana mereka telah menentang Allah SWT. Tetapi kita akan sentiasa kembali kepada Allah SWT. Demikian saja, maafkan segala sebarang salah dan silap. Maafkan suara yang sengau. Maafkan kalau penyampaian tidak teratur. Tetapi apapun, mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah nanti kita akan berbincangkan lebih lanjut berkenaan dengan Adam dan isteri beliau yang duduk di dalam syurga. Dengan arahan Allah SWT supaya tidak mendekatkan satu pohon ini. Dan bagaimana iblis tu kalau sempat pada video yang berikutnya, kalau tak dalam video yang berikut, video yang lain, iaitu bagaimana iblis menggoda Adam AS dan isterinya. Adakah Hawa bersalah? Ada hadis yang mengatakan seolah-olah membayangkan perkara sedemikian, dan kita akan lihat perkara tersebut. Tapi Quran menyebut kilahuma, mereka berdua. Ya, jadi kita akan lihat insya-Allah ini satu kisah yang sangat menarik, kisah Nabi Adam. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat bersama saya dalam slot kisah para nabi, dan kita bermula dengan kisah Nabi Adam insya-Allah. Bagi yang tuan-tuan baru lihat video ini, boleh lihat adalah hashtag saya itu kisah para nabi untuk lihat video-video yang awal. Doakan kita boleh terus buat perkara ini sampailah habis kepada Nabi Isa lah. Nabi Muhammad kita tak masuk sebab ada kisah Nabi dia tersendiri. Kita sampai dengan kisah Nabi Isa sebab kisah itu dinyatakan dalam Al-Quran. Kalau kita sirah pada Nabi Muhammad, insyaAllah para asas kisah yang lain telah pun menyampaikan lebih baik daripada saya lah insyaAllah. Okey, baik, hadza huwa. Mohon maaf atas segala kesilapan. Ambillah mana yang baik, tinggalkan mana salah. Kalau ada salah silap, sila tinggalkan di ruang komen dan sila share lah video ini jika tuan-tuan rasa ada manfaatnya, dan doakanlah supaya Allah mengampunkan dosa saya dan dosa kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalau ada sebarang penyakit, bala bencana, Allah angkatlah dari kita. Allah angkatlah segala penyakit yang ada antara kita lah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.